Jadi bapak dia pun kata, bagus anakku. Anak dia pun cakap lagi, ayah, ada orang kata agama-agama ni memanglah berbeza, tapi semua betul. Semuanya menuju kepada Tuhan, iaitu Allah juga. Walaupun mereka menyebut Tuhan tu dengan panggilan yang lain. Sebahagian tu dia sebut God, sebahagian sebut Eloah, Yehovah, Brahman, Tao, Yang Mutlak, Adi Parasakti, Tua dan lain-lain. Macam-macam nama. Ada banyak jalan, tetapi destinasinya sama. Semua jalan betul, kerana menuju destinasi yang satu. Jadi kita manusia ni boleh pilih mana-mana jalan, kerana semua jalan menuju tempat yang sama. Kamu nak ikut jalan Hindu pun boleh, sampai juga. Nak ikut jalan Buddha pun sampai juga. Nak ikut jalan agama Bahai pun sampai juga, tak ada masalah. Jadi ini pandangan sebahagian orang. Jadi bapak dia jawab, anakku, Islam ni ibarat kemuncak Gunung Kinabalu. Gunung Kinabalu tu, itu kita contohkan sebagai Islam. Ada banyak jalan nak tuju ke kemuncak Gunung Kinabalu ni. Terpulanglah kita nak tuju ikut jalan yang mana. Siapa nak naik ikut utara, nak ke kemuncak Gunung Kinabalu, silakan. Siapa nak naik dari selatan, silakan, sampai juga. Siapa nak naik dari timur pun sampai. Siapa yang nak naik dari mana-mana pun, kaki Gunung Kinabalu tu sampai. Jalan berbeza, tapi sampai juga. Jalan mana pun yang umat Islam gunakan, tetap akan sampai bertemu di kemuncak Gunung Kinabalu. Inilah yang dikatakan ada banyak jalan dan semuanya menuju destinasi yang satu. Tapi orang agama lain dia guna hujah ni. Dia kata ada banyak jalan, semua tuju destinasi yang satu, jadi agama kami pun betul juga. Kan? Katakanlah pada satu hari ais batu dekat kutub utara tu mencair, matahari panas sangat, cair, jadi dunia kita banjir. Semua tempat tenggelam kecuali Gunung Kinabalu. Jadi kita semua pakat naik Gunung Kinabalu. Tak kira lah siapa nak naik kot mana pun, jalan berbeza tapi tetap sampai. Itu contoh dia. Tapi agama-agama lain, agama A Gunung Tahan, agama B Gunung Ledang, agama C Gunung Korbu, agama D Gunung Bubu, macam itulah seterusnya. Agama Hindu lain gunung dia, agama Tao lain gunung dia, agama Majusi lain gunung dia. Tapi yang bagi tahu tadi, gunung yang tak tenggelam pada hari akhirat ni nanti adalah Gunung Kinabalu saja. Gunung-gunung lain semua tenggelam. Jadi Gunung Kinabalu yang selamat ni tadi, iaitu agama Islam, kamu naiklah kot mana pun. Ada orang naik dari sini, ada orang naik dari sana, ada orang naik dari sini, dia akan sampai. Berbeza jalan, matlamat sama. Yang tu maksud dia. Bukan macam kata penganut agama lain, berbeza jalan, matlamat sama. Kami nak naik Gunung Tahan, dia naik Gunung Tahan, dia tak akan sampai Gunung Kinabalu. Jadi jalan-jalan yang lain tu tak terpakai. Jalan-jalan yang kata berbeza jalan tapi matlamat sama tu dalam agama Islam. Dia bukan dalam agama yang lain. Selesai bahagian. Tema yang kedua, Tuhan yang disembah ni sama ke? Anak dia kata. Tapi kan ayah, ada orang kata Tuhan yang disembah oleh penganut agama lain sebenarnya sama dengan Tuhan yang disembah oleh penganut agama Islam. Mereka pun sembah Allah juga. Ada orang kata macam tu. Cuma mereka ni tak sebut dia tu sebagai Allah, mereka sebut nama lain-lain. Jadi bapak dia pun jawab, nak tahu sama ke tidak mereka tu sembah, kita kenalah buat senarai semak. Senarai semak ni berdasarkan ilmu tauhid yang sedang kita belajar. Kita senaraikan ciri-ciri Tuhan, apa yang layak, apa yang tak layak bagi dia, iaitu Allah yang disembah oleh umat Islam. Lepas tu kita bandingkan ciri-ciri itu tadi sama tak dengan yang agama lain tu sembah. Kalau sama, betul lah tu. Mereka pun sembah Tuhan yang itulah. Kalau tak sama, tak. Jadi anak dia pula kata, kalau macam tu bapak, biar saya yang senaraikan apa yang sifat-sifat Allah ni, berdasarkan apa yang saya belajar daripada ayah dan daripada guru-guru yang lain. Bapak dia pun kata, okey, cuba kamu senaraikan. Jadi anak tadi senaraikan. Zat Allah tidak dapat digambarkan. Di situ tu dah disaring dah. Kalau ada penganut agama lain, tiba-tiba dia letak, dia buat patung kan, dia kata yang ni lah Tuhan. Dah tersaring dah. Sebab zat Allah tak boleh digambarkan. Dia boleh gambar. Bila boleh gambar, tersaring.
Awal-awal lagi zaring dah. Mana boleh dia kata kami pun sembah Tuhan Allah juga. Tapi Tuhan dia boleh digambarkan. Sedangkan Allah tak boleh digambarkan. Dia tak ada rupa, kita beritahu tadi. Jadi dia tak sembah Allah lah tu. Zat Allah tak boleh digambarkan, tak boleh difahami oleh mana-mana makhluk. Tak sampai. Kita punya deria, kita punya akal tak sampai. Khususnya akal manusia dan jin tak sampai. Makhluk khususnya akal hanya mampu memahami apa yang layak dan apa yang tidak layak bagi zat Tuhan. Hal ini kerana akal fikiran manusia sangat lemah lagi terbatas kemampuan. Jadi bapa dia kata betul. Kalau ada mana-mana agama mengatakan Tuhan sembahan mereka itu rupa dia macam ni. Oh, Tuhan kami kepala dia macam ni lah. Bila dia cakap macam tu, dia bukan sembah Allah lah. Tuhan kami dia warna, badan dia tu warna biru. Dia bukan sembah Allah. Walaupun dia mengaku kami sembah Allah juga, tapi dia kata Tuhan dia ada warna. Bukan. Kalau mereka kata Tuhan mereka ni ada rupa, ada bentuk, ada warna dan lain-lain, bukan dia. Tak sama. Anak tu cakap lagi ciri-ciri Tuhan sebenar, iaitu Allah. Ada pelajaran tauhid. Yang pertama, Allah menciptakan segala sesuatu, iaitu seluruh makhluk. Semua dia cipta. Kalau ada penganut agama lain, dia kata Tuhan cipta sebahagian, kemudian sebahagian lagi Tuhan tak cipta, memang siap-siap dah ada dah. Macam sebahagian ahli falsafah. Salah lah tu. Yang kedua, sebelum Tuhan menciptakan makhluk, yang sudah sedia ada hanyalah dia. Dia saja, makhluk tak ada lagi. Tidak ada suatu apa pun sebelumnya. Sebelum Allah tak ada apa-apa. Sebab dia yang mula-mula, dia yang awal. Yang ketiga, Allah Maha mengetahui. Dia tahu semua. Yang kita bincang dulu, ada sebahagian orang dia kata Tuhan ni dia tahu sebahagian, ada benda yang dia tak tahu. Jadi maksud dia bukan sembah Allah, dia sembah apa kita tak tahu. Sebab Allah dia tahu semua. Tak ada benda yang dia tak tahu. Benda yang dah berlaku dia tahu, benda yang sedang berlaku dia tahu, benda yang akan berlaku pun semua dia tahu siap-siap. Sejak azali dia tahu dah. Sebab apa? Dia yang rancang semua tu. Dia ciptakan makhluk ni sebab nak menjalankan perancangan dia. Yang keempat, Allah Maha sempurna. Dia tak ada walau satu kelemahan. Apa sahaja yang ada walau satu kelemahan, bukanlah Allah. Kalau penganut agama tu, dia duduk dalam hutan lah, Afrika kan, dia kata Tuhan dulu dia ada lawan, tapi Tuhan sudah kalah. Tuhan sudah kalah, bukan dia. Macam dalam kitab Bible, Tuhan lawan Gusti dengan siapa ya? Nabi Yakub kalau tak salah saya. Dan Tuhan kalah. Tuhan kalah. Dalam Bible sekarang ada lagi. Kalau kita boleh beli kitab Bible dalam bahasa Indonesianya Alkitab. Tuhan lawan dengan Yakub, Nabi Yakub, Tuhan kalah. Jadi maksud dia bukan sebuah Tuhan. Apa dia sembah? Sebab Tuhan mana boleh kalah. Lawan Gusti. Lawan Gusti kalah Tuhan. Dia lawan bergelut. Ayat dia dalam tu dia kata apa? Yakub ni bertentang mata dengan Tuhan, dia lawan bergelut dan Tuhan kalah. Yang keenam, Allah tidak boleh digambarkan kerana dia tidak sama langsung dengan apa-apa gambaran. Jauh sekali untuk dilukis, dipatungkan atau diarcakan. Apa sahaja yang boleh digambarkan bukanlah Allah. Apa sahaja yang boleh dilukis, itu adalah makhluk, ada lemah. Jadi kalau ada orang dia lukiskan, dia gambarkan Tuhan dia, itu dia tak sembah Allah lah tu. Yang ketujuh, Allah ni tak ada isteri, tak ada anak, tak ada keluarga. Yang ke-8, Allah tidak ada jantina. Kalau dia kata Tuhan kami ni lelaki, dia bukan. Allah tidak berjantina. Yang ke-9, Allah tidak terpengaruh dengan tempat. Dia bukan duduk dalam Kaabah ke, dalam masjid ke, atas awan ke. Itu semua tempat. Nama je rumah Allah, bukan Allah duduk dalam tu. Kalau kita pergi mengerjakan haji, kita Allah duduk dalam ni. Ya, sembah Allah duduk dalam ni. Tu dia sembah makhluk tu, dia sembah ruang kat dalam tu. Pelajaran tauhid tu penting. Allah tak terpengaruh dengan masa, dengan posisi, dengan sempadan, had, batas, tepi, warna, cerah gelap, arah.
Sana ke sini ke, belakang ke depan ke, langit, bumi dan lain-lain. Sebab apa? Sebelum ada semua tu dia dah ada. Bahkan dia yang cipta. Yang ke-10, Allah tak alami apa-apa perubahan buat selama-lamanya. Dia tak pernah berubah walaupun sikit. Yang ke-11, Allah tidak pernah bersentuh dengan makhluk. Kalau orang tu kata Allah ada dalam badan aku ni, zat Allah dengan zat aku ni bersatu, itu salah. Sebab Allah dia tak pernah bersentuh. Tapi dalam masa yang sama, tak pernah juga terpisah. Kalau kita kata Allah duduk sana, aku duduk sini, tak. Sebab Allah dia memerintah dari kita. Jadi tak bersentuh, tak terpisah. Dia seolah-olah berlawanan. Kalau kita nak fikir, tak akan sampai pemikiran kita. Tidak bercerai, tidak bersekutu. Yang ke-12, Allah tidak boleh diperintah dan tidak menerima perintah. Dulu ada orang, dia cabar tokoh Islam ni. Dia kata, betulkah Tuhan kuat? Betul Tuhan kuat? Kalau betul Tuhan kuat, suruh dia kalahkan iblis sekarang. Dia kata macam tu. Nasib baik orang tu pun pandai. Dia kata Tuhan ni tak boleh diperintah. Kalau Tuhan kita boleh cakap, Tuhan kamu kalahkan iblis sekarang, dia bukan Tuhan. Tuhan tak boleh diperintah. Ikut dia, dia nak hapuskan iblis ni bila-bila masa, ikut dia. Bukan boleh diperintah. Kalau benda tu boleh diperintah, bukan Tuhan. Sah-sah bukan Tuhan. Jadi bapak dia pun kata, subhanallah, dalam usia semuda ini kamu dah boleh bagi penjelasan yang sebegini baik. Dia cakap kat anak dia. Anak dia ni maksud dia tak tergoncang lah akidah dia. Tak tergoncang akidah dia tu. Dia tahu apa yang layak bagi Tuhan, apa yang tak layak. Jadi tahniah ayah ucapkan. Jadi anak tadi pun bersyukur. Itu dia tadi. Jadi tertolaklah pandangan golongan pluralisme agama. Dia kata semua agama sama, semua kita sembah Tuhan yang tu lah. Tapi Tuhan dia boleh dilukis. Mana boleh? Tuhan kita tak boleh dilukis. Tuhan dia ada warna, Tuhan kita tak ada warna, tak terpengaruh dengan warna. Tuhan dia boleh diperintah-perintah. Tuhan kamu buat ni, boleh disuruh-suruh. Tuhan kita tak boleh disuruh, dia memerintah, dia tak layak diperintah. Jadi tak sama. Jadi sekadar itu saja. InsyaAllah dalam pelajaran akan datang kita nak sentuh yang pokok ketiga, iaitu baqa. Allah wujud dah selesai, Allah qadir pun ringkas cakap selesai lah. Yang ketiga, Allah ni baqa, nak cerita tentang sifat baqa. Dirasa sekadar itu saja. Segala kekurangan mohon maaf. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.